Saya sekarang berada di Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Universiti Utara Malaysia, di mana di sinilah setiap penyelidikan dan pembangunan penyelidikan para penyelidik universiti ini dipantau. Baru-baru ini, UUM telah memenangi anugerah dalam Malaysian Technology Expo atau MTE 2008 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur. Kita saksikan. Pingat-pingat yang dimenangi ialah 2 emas, 5 perak dan 6 kanser daripada 20 produk penyelidikan yang dipertandingkan oleh UUM. Tujuan utama projek ini ialah ataupun sistem ini untuk membina satu sistem yang dipanggil Knowledge Dissemination System in Fishery ataupun M-Fishery yang boleh diakses oleh orang ramai, bukan sahaja di kalangan mereka yang berminat dalam bidang perikanan lah. Jadi tujuannya ialah supaya semua pengalaman-pengalaman yang ada di kalangan nelayan-nelayan ini dapat dikongsi oleh orang ramai lah. Dalam projek ini kita menggunakan Langkawi sebagai orang kata tempat untuk mengumpul data, ataupun ini hanyalah sebagai prototype. M-Fishery ini boleh dicapai secara 3 cara, iaitu menggunakan portal, menggunakan komputer yang biasa digunakan seperti laptop, ataupun desktop. Selain itu, sistem ini juga boleh dicapai menggunakan telefon, menggunakan talian GPRS ataupun 3G. Jadi sebagai contoh, di sini disenaraikan lubuk-lubuk yang telah dikenal pasti di Langkawi untuk kaki pancing mencuba nasib lah. Sebagai contoh, seperti contoh sekarang saya memilih lubuk Kuala Teriang, dan apabila pengguna ingin mendapatkan maklumat yang lebih berkenaan lubuk Teriang, mereka boleh memilih link tersebut dan seterusnya mendapatkan maklumat seperti koordinat lubuk tersebut, jenis-jenis ikan yang boleh diperolehi di lubuk tersebut, musim yang tertentu, jenis umpan ataupun umpan apakah yang perlu dipakai dan sebagainya. Ada maklumat-maklumat ni kita telah perolehi daripada nelayan-nelayan yang mahir lah. MBLLS, iaitu singkatan kepada Mobile Based Library Loan Service, ialah dengan cara ini pelanggan dapat menggunakan perkhidmatan library di mana sahaja, asalkan dia dapat mengakses internet melalui Wi-Fi ataupun GPRS. Projek ini dilaksanakan dan telah berjaya, dan kita telah ujikan dengan perkhidmatan perpustakaan Sultan Bahia, yang mana kita dapati bahawa sistem ini dapat diakses menggunakan Wi-Fi ataupun GPRS tanpa menghadapi sebarang masalah. Target sistem ini ialah untuk digunakan terutama sekali oleh pelajar, dan juga pensyarah dan juga pelanggan-pelanggan perpustakaan. Kita dapati bahawa perpustakaan yang ada sekarang ini biasa, macam saya kata tadilah, menyediakan perkhidmatan sama ada melalui kaunter ataupun komputer sahaja. Sebenarnya sistem ini pada asal matlamat utamanya adalah untuk membantu pihak pengurusan prasekolah dalam menyediakan penyata kewangan mereka dengan mudah. Maksud dia kat sini, matlamat sistem ini yang utamanya adalah menyediakan penyata kewangan dan perakaunan bagi pusat perkembangan kanak-kanak ini. Saya gabungkan sekali beberapa modul-modul yang lain yang saya rasakan boleh membantu dalam meningkatkan pengurusan, pentadbiran dan kewangan di pusat perkembangan kanak-kanak ini. So antara modul-modul yang utama saya jalankan adalah modul perakaunan, modul penerimaan receipt daripada pelanggan-pelanggan, terutamanya daripada ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka di sini. Kemudian modul perbelanjaan,
modul perbelanjaan ini adalah untuk merekod segala perbelanjaan yang telah ada di dalam di pusat perkembangan kanak-kanak ini. Satu koleksi metodologi pembangunan aplikasi mobile. Okay. Ini bermaksud kita setakat ini berjaya kumpulkan lebih kurang 10 hingga 12 metodologi yang digunakan di industri dalam menghasilkan aplikasi untuk mobile. Okay. MD Matrix ni menggunakan proses pemilihan yang berdasarkan decision matrix. So pada langkah seterusnya, pengguna akan pilih kriteria yang bersesuaian dengan keperluan projek pembangunan aplikasi mobile mereka. Okay. Secara tak langsung, pengguna akan dilatih untuk benar-benar memahami keperluan projek dan benar-benar memahami setiap kriteria ni. Okay. Program in case Automated Program Advisory telah dibangunkan dengan tujuan untuk membantu pengguna, iaitu pelajar dan awam, orang awam, dan juga pihak pengurusan, terutamanya UPU, dalam memproses permohonan pelajar melalui internet. Jadi program perisian yang dibangunkan dapat membantu dalam decision management. Okay. Jadi dia mempercepatkan, maknanya decision yang dibuat oleh misal kata pelajar, sebaik saja dia orang habis exam, dia orang key in dalam sistem ni dia punya kelulusan, termasuk juga dia punya minat. Jadi secara automatik program ini akan menentukan sama ada pelajar ini layak atau tidak mengambil sesuatu program di IPTA. Jadi dengan itu, jadi pelajar boleh mendapat maklum balas yang cepat. Sekiranya latar belakang kelulusan mereka tidak bersesuaian dengan program yang diambil, sistem akan memberi cadangan program apa yang bersesuaian. Pelbagai paparan menarik telah dirungkai untuk tatapan anda. Sehingga bertemu lagi, salam hormat daripada saya, Nasiha Abdul Rashid serta kru penerbitan Expose UUM. Jumpa lagi.